الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat sentiasa dirahmati serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bermuhasabah diri dengan mengambil iktibar daripada khutbah yang bertajuk hati-hati dengan hati. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setiap anggota tubuh badan manusia ini diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Apabila ada yang rosak, maka kerja dan fungsinya turut akan terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Termasuklah juga apabila seseorang itu diserang penyakit hati. Apabila hati telah dijangkiti penyakit, maka jauhlah orang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana hati tersebut tidak dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik. Ia tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi hati-hati batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, penyakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Maksudnya, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika ianya rosak, maka rosaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah di sini bahawa hati merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh badan. Hati memainkan peranan penting sebagai penggerak atau peneraju sesuatu amalan dari segi jasmani maupun rohani. Jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, maka setiap amalan yang dikerjakan akan menjadi sempurna dan terbaik. Tetapi jika hatinya rosak, maka seluruh anggotanya akan ikut rosak, dan sudah pasti ia akan lupa asal usul kejadiannya, dan sekaligus ia jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit umat zaman berzaman. Rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di kaum semahu-mahunya, tetapi sayang, sungguh berat untuk bersyukur dan berterima kasih
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pemberi. Mereka beranggapan bahawa apa yang mereka miliki semuanya adalah dengan daya usaha mereka sendiri. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru marilah kita merenung sejenak, bagaimanakah dengan hati kita? Adakah ia tergolong dalam kategori jenis-jenis hati yang dinyatakan ini? Antaranya yang pertama, hati yang hidup. Hati yang hidup ialah hati yang selamat daripada berbagai penyakit dan kerosakan. Dalam hati ini tidak terdapat di dalamnya kecuali kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah. Hatinya takut akan hal-hal yang boleh menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah hati yang khusyuk, yang hidup dan sentiasa sedar akan tujuan dirinya berada di muka bumi ini. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ialah tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal akan Tuhannya, tidak mahu beribadah menyembah Allah. Ia hidup mengikut tuntutan hawa nafsu dan kesenangan di dunia semata-mata. Meskipun apa yang dilakukannya itu mengundang kemurkaan Allah, ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan. Ia hanya mengikut seruan syaitan dan pujuk ragunya sahaja. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati ini banyak menyimpan tenaga untuk kehidupan duniawi semata-mata, tetapi telah bersarang penyakit di dalamnya. Kadang-kadang ia boleh mengingati Allah kerana sebab-sebab untuk kehidupan duniawi, tetapi ia lebih dekat kepada kebinasaan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan jemaah rahmati Allah sekalian, setelah kita mengetahui bahawa keadaan dan kategori hati kita, maka segeralah cari penawar ataupun ubat yang boleh mengembalikan kesihatan hati dan kesucian hati kita, kerana setiap penyakit itu ada penawarnya. Begitu juga dengan hati, sakit ada penawarnya. Antaranya ialah yang pertama, zikrullah, khususnya tidak meninggalkan solat fardu dan segala ilmu fardu ain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, ingatlah serta sebutlah Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Yang kedua, keraplah berdampingan dengan Al-Quran, yakni membacanya, mempelajarinya, mentadabbur serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sifat yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jugalah mereka berserah. Yang ketiga, perbanyakkan mengingati mati, yakni dengan banyak bersyukur dan sentiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat itu akan menemui ajalnya, maka bila datang ajalnya, tidak diperlambatkan walaupun sesaat, dan tidak pula dipercepatkan walaupun sesaat. Hadirin sekalian jemaah rahmati Allah sekalian, bagi maafil khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan sebagai pedoman kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga hati kita daripada segala penyakit hati yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tanggungjawab ibadah kepada Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menghidupkan hati kita dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyakkan berzikir, membaca, mentadabbur Al-Quran serta bersyukur di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengingati kematian supaya menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan baik untuk agama, keluarga dan masyarakat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah memperdayakan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka terdapat penyakit syak dan hasad dengki, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarfuddin Ibn Shah al-Hajj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Hajj. Allah alimil auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata min liwali ahli Selangor dan Pak Syekh Ibn Sultan Syarfuddin Ibn Shah al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqbil umrahum muslihain lil muwazzabin wa ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahum li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada jalan yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan barakah. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihad bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
واشكروا على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر